Tajuk utama Buletin TV 9 28 April. Malaysia dapat semula kuota asal jemaah haji berjumlah 31,600. Juga Kementerian Kesihatan tunggu laporan penuh kes kematian strok haba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia mendapat semula kuota asal jemaah haji berjumlah 31,600 sebagaimana ditetapkan Kerajaan Arab Saudi pada awal tahun 2020. Kerajaan turut mendapat pertambahan kuota pertama seramai 350 jemaah. Ketika ini, kerajaan juga sedang membuat rayuan kedua, iaitu penambahan sehingga 10,000 lagi kuota yang hanya bakal diketahui pada Mei ini. 1 Zulkaidah bersamaan 21 Mei lah. Jadi selalunya keputusan tu sebelum itulah berkenaan kuota tambahan. Mungkin tahun lepas adalah lain sedikit kerana tahun Covid lagi masih saki-baki. Di tahun ni tu kita rasa back to normal lah. In that sense. Terima kasih. Bercakap selepas sidang media agihan keuntungan TH tahun 2022 di Ibu Negara, pihak Kerajaan Arab Saudi menetapkan kuota haji setiap negara pada kadar 0.1% daripada jumlah penduduk sesebuah negara. Justru berasaskan perangkaan penduduk Malaysia ketika ini, kuota rasmi haji berjumlah 31,600 orang. TH dalam pada itu masih mempertahankan keadaan bayaran haji dengan baik walaupun situasi ekonomi mencabar. Ia melibatkan kadar inflasi haji tinggi, kos ke tanah suci yang meningkat selepas pandemik COVID-19, caj makanan dan cukai yang tinggi. Tambahnya bantuan kewangan haji yang dibayar untuk jemaah dan kos lain yang akan ditanggung TH turut menghampiri 400 juta ringgit bagi tahun ini. Lembaga Tabung Haji dalam pada itu mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat sebanyak 3.1% yang bakal dimanfaat lebih 8.4 juta pendepozitnya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Naim Mokhtar, ia membabitkan sejumlah 2.65 bilion ringgit bagi tahun kewangan 2022 dengan peningkatan 7% berbanding tahun sebelumnya. Bagi pendeposit, ia kabar gembira meskipun kadar dividen kekal sama iaitu 3.1%. Mereka turut meluahkan rasa syukur terhadap pengumuman agihan keuntungan itu yang disifatkan amat membantu kehidupan harian rakyat. Sebagai pencarum, saya memang sangat bersyukur dengan dividen 3.1 tu. Sekurang-kurangnya itu dapat menambah tabungan kepada caruman yang sedia ada dalam akaun kita. Tabas dan tahniah buat pengurusan tertinggi tabung haji telah menjalankan ekonomi pendeposit dengan keputusan yang terbaik melalui pengumuman dividen yang meningkat dari segi angka pada tahun 2022. Harapan untuk tahun depan kalau boleh selebih tinggi sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab ekonomi dah semakin okey kan, insya-Allah. Semakan agihan keuntungan yang dikreditkan ke akaun pendeposit boleh disemak bermula esok jam 12.30 hari. Semakan menerusi platform THI Jari, kaunter tabung haji, Bank Islam dan Bank Rakyat serta saluran elektronik Bank Rakan Strategik Tabung Haji. Satu kes kematian direkodkan di Sabah dipercayai membabitkan kes petasis atau wabak batuk kokol. Menteri Kesihatan Datuk Zaliha Mustafa berkata, setakat Januari tahun ini hingga semalam wabak batuk kokok di Sabah merekodkan 76 kes dan Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi iaitu 20 kes. Kementerian Kesihatan walau bagaimanapun tidak memperincikan kes kematian sama ada melibatkan kanak-kanak atau tidak dari daerah mana kes kematian itu dicatatkan. Selain sama ada kaitan dengan fenomena cuaca panas dan strok haba ketika ini. Ketika ini terdapat peningkatan kes iaitu 986% berbanding minggu epidemiologi yang sama pada tahun lepas iaitu 7 kes. Daripada ini semua kita hanya berdepan dengan satu kes kematian atau fatality lah, ya. Jadi ada beberapa daerah yang juga kita kenal pasti tentang hal kes ini. Beliau mengulas susulan satu video tular berdurasi seminit memaparkan seorang petugas dari Pejabat Kesihatan Daerah Putatan membuat pengumuman pengisytiharan wabak batuk kokol telah merebak di Kampung Ketiau, Putatan.
Menerusi video itu, petugas meminta penduduk agar cakna dengan wabak batuk kokol, terutama melibatkan kanak-kanak di bawah umur 1 tahun. Berdasarkan rekod di Kota Kinabalu, daerah Lahad Datu mencatatkan 16 kes, diikuti Tawau 15 kes dan Putatan 8 kes. Manakala Sempurna dan Papar 4 kes, Kunak dan Tambungan 3 kes. Beliau dalam pada itu menasihatkan ibu bapa jika ada anak-anak mereka mempunyai gejala batuk, mendapatkan rawatan segera ke hospital berhampiran. Kementerian Kesihatan masih lagi menunggu laporan kes kematian 2 kanak-kanak yang didakwa diserang strok haba di Kelantan Selasa lalu. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, beliau masih menunggu laporan penuh kes terbabit yang dipercayai ada kaitan dengan simptom lain yang ada pada kanak-kanak terlibat. Nak pastikan juga, saya tengah menunggu juga laporan sama ada betulkah kes ini diakibatkan oleh heat stroke atau mungkin ada penyakit-penyakit lain di samping itu. Sebab kita diberitahu juga kanak-kanak itu mungkin ada pesakit seperti dia ada cirit-berit sebelum itu. Jadi itu mungkin menambahkan lagi keterokan kepada simptom yang dia ada lah. Ya. Mengulas pada sesi Town Hall Kertas Putih Kesihatan peringkat Zon Negeri Sabah di Kota Kinabalu, KKM dalam pada itu masih belum merekodkan sebarang statistik berkaitan cuaca panas, namun masih memantau laporan diterima bahagian kesihatan awam dan hospital di seluruh negara. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan sebelum ini sudah menyerahkan laporan kes kematian 2 kanak-kanak yang didakwa diserang strok haba kepada Menteri Kesihatan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah melaksanakan langkah pencegahan termasuk menangguh semua aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas. KPM turut mengingatkan semua pihak terbabit memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas bagi memastikan kesihatan mereka tidak terjejas. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan bagi kawasan yang bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100, semua aktiviti di luar bilik darjah yang membabitkan murid hendaklah dihentikan. Murid juga dinasihatkan membawa bekalan air minuman bersih mencukupi di institusi pendidikan bawah KPM dan menggalakkan murid membawa air minuman sendiri. Selain itu, murid digalakkan mengambil air minuman dalam kuantiti yang sesuai bagi mengawal suhu badan, membekalkan air minuman kepada murid asrama sekiranya keadaan kritikal dan tiada sumber lain bagi mendapatkan air minuman. Menurut kenyataan itu lagi, KPM sentiasa menitikberatkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Katanya cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Ibu bapa disarankan agar sentiasa memantau suhu badan anak-anak mereka selain tidak melakukan sebarang aktiviti di luar rumah sekiranya tidak perlu. Pakar Kesihatan Awam Dr. Hanafiah Bashir berkata, kegagalan ibu bapa melakukan perkara itu boleh menyebabkan suhu badan anak mereka meningkat secara mendadak sekaligus menjejaskan fungsi organ dalaman badan. Katanya suhu badan manusia normal antara 36.2 darjah Celsius dan 37.2 darjah Celsius. Justru ibu bapa perlu peka dengan bacaan suhu anak mereka selain simptom-simptom dialami. Biasanya seseorang individu itu akan mengalami rasa loya, mual, pening kepala, rasa nak pitam, kurangnya jumlah pengeluaran air kencing dan juga kulit merasa kering. Simptom-simptom itu perlu dikenal pasti supaya kita dapat mengelakkan daripada badan berterusan mengalami dehidrasi. So jikalau dehidrasi mula berlaku, itu menyebabkan jumlah cecair dalam badan berkurangan, seterusnya berdalih berkurangan dalam badan menyebabkan beberapa organ terutamanya buah pinggang, hati dan juga otak untuk gagal berfungsi. Selain itu, minuman air bergula, minuman keras dan berkafein perlu dielakkan kerana ia boleh menjadikan cecair dalam darah menjadi lebih likat sekaligus mempercepatkan proses dehidrasi. Seorang lelaki maut akibat terkena rejatan elektrik di dalam sebuah lurang di Susul Keluar Lagu Napak, Pulau Indah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor, Murni Mahmat berkata bomba menemui mangsa lingkungan 30-an dalam keadaan terbaring di dalam lurang berkenaan.
Bomba kemudian mendapatkan bantuan pihak Tenaga Nasional Berhad TNB bagi memastikan tiada arus elektrik di kawasan terbabit. Mangsa dibawa keluar oleh anggota bomba dengan bantuan kontraktor TNB menggunakan jengkaut pada jam 12.15 malam semalam. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Raub Pahang atas tuduhan melakukan amang seksual dan merogol anak kandungnya yang berusia 16 tahun. Bagaimanapun tertuduh yang berusia 54 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Siti Aisyah Ahmad. Tertuduh yang juga penori getah didakwa merogol mangsa pada 17 dan 18 Mac lalu di sebuah rumah di Kampung Peruang, Benta, Lipis. Dia juga melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa pada 17 April. Menurut Ketua Polis Daerah Lipis, Azli Muhammad Nur, suspek ditangkap pada 20 April lalu dan direman 10 hari. Dakwaan di bawah Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan serta Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Laporan polis diterima daripada kakak tiri mangsa pada 19 April lalu. Hasil siasatan, remaja terbabit mendakwa menjadi mangsa gangguan seksual bapa kandungnya sejak berusia 10 tahun dan dirogol berulang kali sejak berusia 15 tahun. Tertuduh ditawarkan ikat jamin RM10,000 dan kes disebut semula 29 Mei depan. Seorang buruh binaan dihadapkan ke Mahkamah Session di Ipoh atas tuduhan merogol dan menceroboh rumah penyewa awam minggu lalu. Tertuduh Hassan Ahmad, 43 tahun, mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan di hadapan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Berdasarkan pertuduhan pertama, Hassan didakwa merogol mangsa berusia 38 tahun selepas mengancam membunuh wanita itu. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di kuarters kaki tangan awam di Fepa Ipoh antara jam 10 malam 17 April hingga 1.47 pagi 18 April lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa merogol mangsa pada 18 April antara jam 5.30 pagi hingga 6.30 pagi di tempat sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan dikenakan sebatan. Tertuduh yang juga seorang duda dan mempunyai seorang anak perempuan itu turut didakwa menceroboh masuk dengan niat melakukan jenayah di rumah mangsa pada jam 10 malam 17 April hingga 9 pagi 18 April lalu. Mahkamah menetapkan 22 Mei untuk keputusan susulan pengakuan bersalah tertuduh itu. Remaja lelaki yang membuat aksi mengangkat tayar atau wheelie ketika menunggang motosikal bersama isterinya ditahan reman 3 hari. Perintah reman dikeluarkan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terdahulu suspek berusia 17 tahun bersama isterinya 16 tahun dibawa ke Mahkamah Magistrat Kota Baru dengan diiringi polis. Bagaimanapun permohonan reman terhadap remaja perempuan yang juga pembonceng dalam kejadian itu ditolak atas alasan hanya sebagai saksi pertuduhan dan perlu dibebaskan. Suspek menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru semalam selepas menyerahkan diri selama 2 hari selepas rakaman video aksi mereka itu tular di media sosial pada 25 April lalu. Kembali bersua, polis menahan 3 lelaki dan mengesan 3 lagi individu bagi membantu siasatan kes seorang lelaki cedera di kaki akibat terkena tembakan dalam kejadian di Kampung Tepus, Pauh 5, Bacok, Kelantan semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, polis menerima laporan berhubung situasi mangsa yang berusia 27 tahun pada jam 9.23 pagi daripada pihak Hospital Universiti Sains Malaysia, HUSM. 3 suspek berusia antara 23 dan 28 tahun ditahan sekitar jam 1.20 hingga 2 petang pada hari yang sama di 2 kawasan berasingan. Siasatan awal mendapati mangsa dan 2 rakannya datang ke kawasan tali air di kampung itu dipercayai untuk berjudi. Manakala seorang lagi suspek bersama 3 rakan sejenayah yang masih bebas pula datang untuk menyamun hasil perniagaan mangsa dan perjudian. Hasil semakan, mangsa serta 3 tahanan terbabit turut mempunyai rekod lampau berkaitan kes narkotik dan jenayah. Ujian saringan mendapati seorang daripada mereka positif metafetamin dan siasatan awal polis mendapati kesemua yang ditangkap dan mangsa saling mengenali antara satu sama lain. Kesemua yang ditahan direman 7 hari mulai hari ini untuk siasatan lanjut. Lembu yang hilang disangka dicuri, namun sangkaan itu berubah
apabila bangkai dan tulang ditemui dipercayai kesan di baham harimau belang. Kini penduduk Felda Ulu Tebrau di Johor Bahru mula panik dan berada dalam kebimbangan kerana lokasi penemuan bangkai itu tidak jauh dari penempatan penduduk kampung. Bukti kehadiran Pak Belang dikuatkan lagi tak kala penemuan kesan tapak kaki haiwan pemangsa terbabit pada 19 April lalu. Akibat daripada itu, rutin harian peneroka dan pekerja ladang juga tergendala kerana kerja terpaksa dihentikan sehingga keadaan kembali selamat. Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang hari ini. Peneroka dan penduduk mendakwa kejadian seumpama itu pertama kali berlaku di kawasan ladang Felda berkenaan. Malah lebih membimbangkan apabila penemuan bukti-bukti kehadiran harimau belang tersebut hanya 1 kilometer dari penempatan penduduk. Justru sebelum perkara tidak diingini berlaku, penduduk mendesak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dapat mengambil tindakan segera termasuk menangkap haiwan terbabit jika perlu. Itu kesan dia tarik tu jauh dah agak. Dalam 30 kilo dia dah tarik tu benda tu. Jadi tu yang kita jumpa bangkai tu terlonggok tu. Mana tahu benda tu sebelum tu dia orang dah ada jumpa tapak. Dia orang cakap nak kata tapak anjing besar. Tapi tu cuma tak pasti benda tu. Tapi bila jumpa bangkai tu yang kita anggap agak kan benda rimau lah tu. Kita jumpa mula-mula perut isi dalam lembu tu. Lepas tu dia pergi ke depan sikit jumpa tulang-tulang. Jadi tulang tu dia makan cantik je dilonggokkan. Jadi kalau ikut orang tua-tua punya cakap dulu-dulu, itu memang Pak Belang punya kerja. Harapan beginilah, pihak berkuasa termasuk Perhilitan, Pertahanan Awam dan yang Pelda ke mana-mana agensi yang berkaitan yang boleh menolong, tolonglah segerakan untuk untuk ditangkap ataupun bagaimana keadaannya, oleh kerana kita pun dah takut masuk seorang-seorang. Dan malam tadi pun pengurus maklumkan tak boleh masuk kebun ladang. Pihak pengurusan Felda berkenaan turut mengeluarkan satu memo bagi memberi peringatan kepada penduduk agar tidak memasuki kawasan ladang buat sementara waktu sehingga isu berkenaan diselesaikan. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Negeri Johor, Aminuddin Jamin mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kehadiran harimau di Felda berkenaan. Beberapa anggota Perhilitan Johor telah diarahkan melakukan pemantauan di lokasi penemuan bangkai lembu dan tapak harimau berkenaan semalam. Justru pihaknya akan memasang perangkap kamera di beberapa lokasi di sekitar kawasan kejadian bagi mengesan haiwan berkenaan agar tindakan selanjutnya dapat diambil. Kembali bertemu, 30 rakyat Malaysia dari Khartoum, Sudan selamat tiba di tanah air jam 2.54 petang tadi. Kesemua mereka yang terdiri daripada pegawai Wisma Putra, pekerja Petronas dan mahasiswa itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menerusi penerbangan Saudi Arabian Airlines dari Jeddah. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir bersama Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain hadir menyambut ketibaan mereka. Dan juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan supaya gerakan yang kita lakukan, operasi yang dilaksanakan dapat dibuat dengan sebaik-baiknya, termasuklah dengan menghubungi pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam pertikaian di sana. Atas usaha itu juga kita telah berjaya melaksanakan misi kita meskipun dalam keadaan yang begitu sukar. Kepulangan rakyat Malaysia ini antara 194 rakyat pelbagai negara yang selamat tiba di pangkalan Tentera Laut Raja Faisal pada kira-kira 1.54 pagi waktu Malaysia semalam. Mereka dibawa keluar dengan menaiki kapal Tentera Laut Arab Saudi HMS Abha setelah menempuh perjalanan kira-kira 9 jam dari pelabuhan Sudan. Lebih 400 orang dilaporkan terbunuh dan lebih 3,500 cedera ekoran konflik bersenjata antara Angkatan Tentera Sudan dan pasukan separa Tentera Rapid Support Forces RSF yang tercetus pada 15 April lalu. Bermula hari ini hingga 1 Mei, op lancar akan dilaksanakan berikutan pertambahan aliran kenderaan di lebuh raya utama seluruh negara. Operasi oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman itu susulan sambutan Aidilfitri selain cuti persekolahan dan Hari Pekerja.
Perkara itu dimaklumkan Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Mat Kasim Karim. Dalam satu kenyataan, katanya op lancar akan dilaksanakan di kawasan-kawasan panas yang dijangkakan berlaku kesesakan lalu lintas. Petugas PDRM akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti bagi memastikan aliran trafik lancar dan terkawal. Selain itu, tindakan penyuraian kesesakan ialah dengan pengaktifan laluan pintar di Lebuh Raya Utara Selatan dengan 5 laluan telah dikenal pasti untuk pelaksanaan laluan pintar tersebut. JSPT telah melaksanakan op Selamat 20 sempena Hari Raya Aidilfitri selama seminggu yang berakhir semalam. 71,688 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Ops Hari Raya Aidilfitri HRA 2023 yang dijalankan selama 10 hari sejak 18 April lalu di seluruh negara. Pengarah kanan bahagian penguatkuasa JPJ, Datuk Lokman Jaman berkata, menerusi evakuasi yang dilakukan, pihaknya mengesan masih ramai pemandu yang melakukan kesalahan serius, terutama yang boleh mengundang kemalangan maut. Untuk makluman semua, sebanyak 71,688 notis telah dikeluarkan sepanjang 10 hari Ops Hari Raya yang telah dijalankan. Di mana kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini adalah bersangkutan dengan Akta Pengangkutan Jalan, Akta 333, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, Akta Pengangkutan Awam Darat dan juga peraturan-peraturan di bawahnya. Dan sebanyak 729 kenderaan telah pun disita atas pelbagai kesalahan. Sepanjang operasi itu, 26,354 notis membabitkan 7 kesalahan utama yang menjadi punca kemalangan maut. Selain kesalahan itu juga tidak boleh dikompaun. 48 notis turut dikeluarkan terhadap kesalahan gagal mematuhi larangan kenderaan barangan dan tindakan menggantung lesen memandu dikenakan. Sepanjang OP HRA 2023, JPJ menerima 1,700 aduan daripada pengguna jalan raya menerusi aplikasi dan antara kesalahan yang paling tinggi diterima adalah memandu di lorong kecemasan. Hari Raya Aidilfitri pastinya disambut dengan lebih ceria dan meriah apabila semua sanak saudara pulang dan berkumpul di kampung halaman. Ada juga yang mengambil kesempatan berkumpul untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim seisi keluarga. Pejam celik, sudah 7 hari kita meraihkan Aidilfitri dan bermacam keletah raya dapat dilihat di media sosial. Saksikan bikisannya dalam segmen Potret Inspirasi. Macam-macam ragam, macam-macam cerita sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Trend terkini, sesi pemberian duit raya khususnya untuk golongan kanak-kanak kini diubah menjadi satu permainan sebelum mendapat habuannya iaitu duit raya. Momen yang dirakam melalui akaun TikTok milik Dodo Sentoso atau lebih mesra dipanggil Makno. Sesi duit rayanya lain daripada yang lain. Anak-anak buahnya perlu bermain permainan eksploris untuk mendapatkan duit raya. Tak kurang meriah juga sesi duit raya yang dirakam pemilik TikTok Kira Basyah. Siapa yang nak duit raya kena putar roda atau spinning wheel terlebih dahulu. Lebih mencuit hati, bilangan duit raya yang bakal diterima adalah berdasarkan jumlah genggaman duit shilling selepas memutar spinning wheel. Tok Wan mesti yang paling gembira sekali. Itulah salah satu komen di ruangan komen TikTok milik Sidasi 8. Mana tidaknya, videonya yang merakam 5 orang bayi yang sedang tidur di atas buaian meraih perhatian warganet. Ada juga yang komen pasti riuh serumah kalau salah seorangnya menangis. Kemudahan teknologi sekarang yang membolehkan kita merakam setiap momen terindah untuk tontonan pada hari tua nanti. Bukanlah bilangan duit raya yang menjadi taruhan, tetapi saat bergelak ketawa bersama keluarga. Itulah dibingkaikan dalam ingatan kita. Kita ke perkembangan laporan cuaca esok. Kebanyakan cuaca di kawasan Semenanjung diramal cerah pada waktu pagi. Namun hujan serta ribut petir berterusan dijangka bermula dari petang hingga ke malam di beberapa kawasan. Kita mulakan dengan negeri di Pantai Timur. Kelantan cuaca diramal cerah pada sebelah pagi manakala ribut petir dijangka berlaku pada petang hingga ke malam di 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman. Kita beralih pula ke utara Semenanjung. Perlis cuaca dijangka cerah pada sebelah pagi dan tiada hujan pada malam. Bagaimanapun ribut petir di 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah petang.
Di Selangor Darul Ehsan pula, hujan dijangkakan berlaku di 1-2 tempat di kawasan pantai pada 11 pagi, disusuli ribut petir di 1-2 tempat pada petangnya, dan pada sebelah malamnya pula dijangkakan hujan di 1-2 tempat di kawasan pedalaman. Seterusnya di negeri selatan tanah air, Johor cuaca diramalkan hujan pada sebelah pagi dan juga malam, manakala ribut petir pada petangnya. Terus ke Bumi Kenyalang, cuaca cerah diramalkan pada sebelah paginya, manakala hujan dan ribut petir diramalkan pada sebelah petang dan malamnya melibatkan 1-2 tempat di kawasan pedalaman. Akhir sekali, negeri di bawah Bayu, hujan di 1-2 tempat pada sebelah pagi, manakala ribut petir dijangkakan berlaku pada sebelah petang dan juga malam. Jadi kepada anda di luar sana, pastikan peka dengan perubahan cuaca. Sediakan payung sebelum hujan. Sampai di sini perkembangan cuaca. Kekal setia bersama kami menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. Laporan sukan kejohanan badminton Asia 2023, bergu campuran profesional negara Goh Sun Huat Chavan Jimilai berjaya menempah slot ke suku akhir. Ia selepas menewaskan Cheng Jing Cheng Feng Hui dari China. Beralih tumpuan ke saingan bola sepak Liga Super, Sabah gah di laman sendiri dengan menumbangkan Selangor menerusi kemenangan tipis 2-1. Aksi di Stadium Likas menyaksikan tuan rumah di depan melalui jaringan pembukaan Sadil Ramdhani. Selangor kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada babak kedua hasil penyudah Faizal Halim. Badrul Bakhtiar muncul wira Sabah apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-64, sekaligus membantu Sabah melebarkan rekod 3 perlawanan tanpa kalah. Kejayaan ini melonjak kedudukan Sabah naik ke tangga ketiga Liga Super. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, KL City meneruskan rentak kemenangan apabila menewaskan PDRM 3-0. Skuad kendalian Boyan Hodak mendalui pada minit ke-14 hasil jaringan Romel Morales. Ia disusuli gol ketua pasukan Paulo Josue dan ketika menuju penghujung perlawanan, Teacher Cekipre tersenarai selaku penjaring ketiga. 3 mata penuh memastikan KL City mendaki ke tangga ke-6 dengan mengumpul 15 mata. Sekian sahaja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Tragedi bot karam ragut 11 nyawa di perairan Indonesia. Laporan antarabangsa, 11 nyawa terkorban dalam tragedi bot laju penumpang terbalik di perairan wilayah Riau di barat Indonesia. Tragedi itu juga menyaksikan kehilangan 9 individu yang dikuatiri terperangkap di dalam bot karam itu. Ketua Pasukan Mencari dan Menyelamat ASRA Wilayah, Anyuman Sidakaria berkata, bot berkenaan sedang menuju ke Pelabuhan Tanjung Pinang sebelum karam 30 minit selepas itu. Menurutnya lagi, kira-kira 58 penumpang berjaya diselamatkan setakat ini oleh pasukan SAR membabitkan anggota tentera, polis dan sukarelawan. Jumlah mangsa yang maut dan mereka yang hilang dijangka meningkat susulan nama sebahagian besar penumpang tidak disenaraikan dalam jadual perjalanan. Pegawai akhbar di Pejabat SAR di Riau, Kuko Widodo memberitahu Xinhua pihaknya akan menunggu laporan orang hilang daripada keluarga atau rakan sebelum dapat menentukan jumlah sebenar mangsa. Kumpulan pertama yang membawa 385 rakyat Indonesia yang dibawa keluar dari Sudan tiba di Republik itu hari ini. Mereka yang menaiki pesawat sewa khas dari Arab Saudi mengambil masa 10 jam dari Jeddah. Kepulangan mereka disambut Menteri Luar Retno Marsudi dan Panglima Tentera Laksamana Yudo Margono di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Menurut Marsudi, memandangkan perjalanan sangat jauh dan memenatkan mereka yang terdiri daripada 148 wanita dan 137 lelaki itu akan ditempatkan sementara di Jakarta Timur sebelum pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, sebuah lagi pesawat bagi membawa keluar warga Indonesia akan berlepas ke Sudan esok. Marsudi memaklumkan penerbangan terakhir dijadual pada Ahad ini. Indonesia telah memindahkan ratusan warganya dari Khartoum ke Port Sudan sebelum dibawa menaiki pengangkutan udara dan laut ke Jeddah. Terdapat kira-kira 1,200 orang warga Indonesia berdaftar dengan kedutaan negara itu di Khartoum.
Cubaan kapal pengawal Cina menyekat kapal peronda Filipina sehingga hampir berlaku pelanggaran di tengah Kepulauan Spratly. Ia rentetan perbalahan berterusan dan pertindihan tuntutan kawasan perairan yang dilihat paling kontroversi dalam sejarah. Kapal Malapascua milik Filipina dalam misi rombongan membawa pegawai media seluruh dunia dalam rondaan sejauh 1,670 km mengelilingi kawasan kepulauan di perairan berkenaan. Namun ketika kapal sepanjang 44 meter berkenaan menghampiri sebuah beting, sebuah kapal pengawal pantai Cina yang memiliki saiz 2 kali ganda bertindak belayar memasuki laluan yang sama dan menghampiri jarak 45 meter sebelum berselisih. Tindakan pantas pengemudi kapal Filipina berjaya mengelak daripada insiden pertembungan terjadi. Insiden tegang berkenaan merupakan pertembungan paling sipi pada jarak paling dekat yang pernah dilihat dalam siri ketegangan Laut Cina Selatan. Namun ketika Menteri Luar Cina Qin Gang melawat Filipina hujung minggu lalu dalam sebuah lawatan rasmi, dia dan kedutaan Cina di Manila enggan mengulas lanjut mengenai insiden yang telah berlaku. Berikutan konflik perang saudara dan ketidakamanan di Sudan, operasi pemindahan berskala besar rakyat asing dilakukan oleh kebanyakan negara termasuk Amerika Syarikat, India, China, England dan Thailand. Bukan sahaja pemindahan darat digunakan, pengangkutan udara dan laut turut digerakkan dalam misi menyelamatkan rakyat. Konflik Rusia-Ukraine yang berlarutan sehingga ke hari ini sekali lagi mengorbankan bukan satu tetapi 7 nyawa rakyatnya. Ia berlaku apabila berdiaran roket oleh Rusia memusnahkan sebuah unit kediaman parsapuri yang turut mencederakan sekurang-kurangnya 17 penghuninya. Gelombang haba dan ketidaktentuan iklim yang melanda dunia memaksa Perancis menyediakan khidmat tentera pemadaman api awal sebulan daripada yang dirancang. Ekoran cuaca kemarau yang lebih teruk bakal melanda negara berkenaan susulan keadaan tanah yang gersang sepanjang musim panas. Bukan rakaman filem maupun dokumentari bagi tatapan kaca televisyen, tetapi istiadat bersejarah Raja Charles Ahad depan bakal dirakam sebagai album demi pendengarnya di seluruh dunia. Album selama 4 jam itu akan menampilkan semua baik perkataan yang diucapkan dalam istiadat itu berserta muzik termasuk 12 kubahan lagu yang baharu. Jenazah vokalis kumpulan ekspedisi Syed Ismail Syed Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Mail selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bakri, Batu Enam, Muar, Johor. Kira-kira 200 orang termasuk ahli keluarga, rakan artis, peminat dan penduduk hadir memberikan penghormatan terakhir. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 55 tahun di Hospital Pakar Sultanah Fatimah HPSF Muar pada jam 9.30 malam semalam. Jenazah kemudian dibawa ke kediaman anaknya di Jalan Sungai Abung Muar dan disembahyangkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Adik Allahyarham Said Ali 50 berkata, mereka sekeluarga mengakui terkejut dengan berita pemergian abangnya itu. Allahyarham menghidap penyakit asma sejak 3 tahun lalu dan keadaan kesihatannya semakin merosot akhir-akhir ini. Beberapa rakan artis menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar kepada industri muzik. Arwah ni seorang yang baik. Orang nampak dia kasar. Dia cakap macam tu, tapi dia baik. Dia banyak bersedekah. Amalan dia banyak sedekah. Dia happy go lucky lah kan. Tak menimbulkan masalah pada orang lain, insya-Allah. Sumbangan dia sendiri dalam industri rock lah. Memang sangat besar lah. Memang besar. Dia memang legend lah. Terima kasih banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim zahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham. Ucapan menerusi laman Twitter beliau, Datuk Seri Anwar berkata sebagai antara nama besar dalam lapangan seni tanah air, pastinya khabar duka itu meninggalkan dampak yang mendalam pada industri muzik rock tempatan.
Berita pemergian vokalis kumpulan rock Ekspedisi berusia 55 tahun itu disahkan anak perempuan Allahyarham Sharifah Irfatasha. Difahamkan Allahyarham mengalami semput dan dibawa ke hospital selepas maghrib kira-kira 8.41 malam semalam. Semangat yang hilang, apa nak dikata, hidup bersama dan titian perjalanan. Itu antara lagu-lagu yang bakal kekal di ingatan peminat hasil suara emas vokalis kumpulan rock tanah air Ekspedisi Syed Ismail Syed Ibrahim yang meninggalkan impak mendalam terhadap industri muzik rock tempatan. Pemergian Allahyarham ke Rahmatullah malam semalam tidak hanya mengundang duka dalam kalangan keluarganya, sebaliknya bakal meninggalkan kesan mendalam buat peminat setia kumpulan Ekspedisi. Segmen seni dan hiburan memberi penghormatan terakhir kepada legenda rock itu. Jangan lupa terus ikuti kami di Twitter, Facebook, TikTok dan YouTube Bulletin TV9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana terus menyokong kami dalam Buletin Waktu Perdana Terawal. Visual penduduk di Guinea yang menyambut Pesta Buku 72 jam tanpa henti dalam usaha mempromosikan budaya celik huruf mengakhiri Buletin TV9 malam ini. Saya Zari Zafri Aziz Desa. Dan saya Nur Hayatunisa Muhammad Hir. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.